Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Anis binti Kamarul Hizan dan nombor kad matrik saya adalah A179510. Hari ini saya akan bentangkan review filem yang telah saya tonton. Jadi tajuk filem tersebut adalah Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Oleh itu, kita akan pergi kepada pengenalannya dahulu. Tajuk review filem yang dipilih oleh saya ialah Aisyah Biarkan Kami Bersaudara. Sebagai salah seorang pelajar kursus undang-undang dan masyarakat multiagama, saya diarahkan untuk membuat satu review filem yang berkaitan dengan hubungan antara kumpulan agama. Pemilihan filem ini dibuat adalah kerana jalan ceritanya yang menarik, iaitu hubungan agama antara agama Islam dan agama Katolik. Selain itu, review filem ini dibuat bertujuan untuk melihat apakah isu yang berbangkit di dalam filem tersebut. Memandangkan filem ini mempunyai perwatakan dan jalan cerita yang kuat serta mempunyai pelbagai pengajaran yang dapat kita perolehi apabila menontonnya. Seterusnya adalah sinopsis filem. Filem ini menceritakan kisah seorang guru berpendidikan sarjana muda bernama Aisyah yang berasal dari sebuah kampung kecil di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Aisyah menerima satu tawaran untuk mengajar di daerah Antabua, Nusa Tenggara Timur. Seperti kebanyakan guru yang lain, Aisyah bercita-cita dan ingin mengabdikan hidupnya menjadi seorang guru yang berwibawa dan mampu memperbaiki kualiti pendidikan di Indonesia. Walaupun terjadi perdebatan antara Aisyah dan ibunya serta tentangan keras oleh ibunya untuk dia menerima tawaran tersebut, Aisyah tetap membuat keputusan untuk meninggalkan kampung halamannya. Hal ini kerana Aisyah bertekad untuk memenuhi harapan arwah ayahnya dan menuju ke tempat tujuannya iaitu daerah Antabua, Nusa Tenggara Timur. Namun begitu, daerah Antabua sangat berbeza dengan kawasan kampung halamannya. Bahkan Aisyah tidak pernah pergi ke kawasan tersebut. Aisyah perlu bertolak lebih awal dari tarikh yang sepatutnya kerana dia harus menyesuaikan diri dengan tempat barunya yang akan menjadi tempat mengajarnya. Namun begitu, Aisyah perlu mendiami kawasan di mana majoriti penduduknya beragama Katolik. Ini menyukarkan Aisyah untuk mengajar dan terdapat pelbagai konflik yang harus dihadapi. Konflik dan masalah timbul sejak kedatangan Aisyah ke kampung Antabua. Aisyah yang merupakan wanita Islam yang memakai tudung merasa pelik di tempat itu. Ramai orang salah faham dan menyangka bahawa Aisyah adalah Sister Maria kerana tudungnya. Oleh kerana semangat perjuangan yang tinggi dan sikap pantang menyerah menyebabkan Aisyah sentiasa kuat menjalani kehidupannya di Antabua, sebuah kampung yang sangat terpencil. Kampung ini tidak mempunyai sumber rangkaian elektrik dan telefon serta internet. Keadaan ini memaksa Aisyah untuk terus bersabar. Bukan hanya itu, sumber air bersih juga sangat sukar dicari. Ditambah dengan kumpulan agama yang berbeza dengan agama yang dipercayai oleh Aisyah, kebanyakan pelajarnya bahkan tidak menerimanya kerana Aisyah tidak mempercayai mereka dan menganggapnya sebagai musuh. Namun, Aisyah tetap bertegas dan bertekad untuk terus mengajar dan meningkatkan kualiti pendidikan di daerah tersebut. Seterusnya, kita akan pergi kepada isu berbangkit dalam filem ini. Antaranya adalah mengenai toleransi beragama iaitu menyedari hak orang lain. Penduduk kampung Deruk kebanyakannya adalah beragama Katolik, sementara itu Aisyah pula beragama Islam. Cabaran pertama yang dihadapi oleh Aisyah adalah isu perbezaan agama. Lourdes Deform adalah salah seorang pelajar Aisyah yang cuba memprovokasi rakan-rakannya yang lain untuk keluar dari kelas semasa Aisyah sedang mengajar. Lourdes yang hanya dibesarkan oleh bapa saudaranya yang garang dan anti-Islam berpendapat bahawa Islam adalah musuh agama Kristian. Lourdes berjaya meyakinkan pelajar lain agar tidak belajar dengan Aisyah. Namun begitu, masih terdapat pelajar yang ingin belajar bersama Aisyah iaitu Siku Tavares. Setelah Lourdes mendapat tahu bahawa rakan sekelasnya tidak mahu mendengar kata-katanya, dia tidak pergi ke kelas dan belajar dengan Aisyah. Menurut pengetahuannya yang dia perolehi dari bapa saudaranya bahawa orang Islam suka memusnahkan gereja, dengan alasan itu Lourdes melarang rakan sekelasnya untuk belajar dengan Aisyah. Lourdes marah dan ingin menyerang Aisyah dan rakan-rakannya. Namun begitu, jelas bahawa kita berhak untuk belajar dari sesiapa sahaja.
Sebagai contoh, kanak-kanak di kampung Derok yang mempunyai latar belakang Kristian mempunyai hak untuk belajar dan berhak untuk mendapatkan pendidikan formal walaupun mereka belajar dengan Aisyah yang mempunyai latar belakang Muslim. Isu yang seterusnya adalah isu menghormati kepercayaan orang lain. Aisyah yang sedang mengajar di dalam kelas dan kemudian Aisyah bertanya kepada pelajarnya yang sedang duduk di belakang iaitu Lourdes. Lourdes tidak bersekolah dan tidak mahu belajar dengan Aisyah kerana Aisyah beragama Islam. Lourdes telah menuduh Aisyah bahawa kedatangan dia sebagai individu beragama Islam adalah untuk memusnahkan gereja dan membakar rumah mereka. Kesabaran Aisyah dalam menghadapi tuduhan yang dibuat oleh murid-muridnya bahawa Aisyah dituduh memusnahkan gereja-gereja dan membakar rumah, tetapi Aisyah tidak marah dan memberi pelajarnya faham bahawa kedatangannya tidak dimaksudkan seperti itu, sehingga akhirnya murid-muridnya percaya dan ingin belajar dengannya semula. Walaupun begitu, sebagai seorang guru, Aisyah tidak mengejek mereka dan sebaliknya Aisyah yang beragama Islam menghadapinya dengan sabar dan terus tersenyum ketika memberi kefahaman kepada pelajarnya. Selain itu juga, Aisyah juga menolong pelajarnya membuat pokok Krismas sebagai persediaan untuk perayaan Krismas di gereja. Perwatakan Aisyah sebagai seorang Muslim yang membantu pelajar kampung Derok dengan latar belakang bukan Islam untuk bekerjasama dalam menyambut Krismas. Menolong antara satu sama lain adalah salah satu moral yang baik untuk mewujudkan toleransi beragama. Selain itu, isu yang berbangkit adalah saling memahami antara satu sama lain. Aisyah dalam perjalanan ke NTT dan di sana Aisyah berasa keliru dan dia ditegur dan berbual dengan seorang biarawati. Aisyah yang sedang duduk di dalam bas yang menuju ke Dusun Derok. Tetapi Aisyah berasa keliru dan menelefon Pak Pedro beberapa kali. Tetapi kerana sukar untuk menghubungi Pak Pedro, Aisyah juga berasa keliru. Lalu Aisyah dibantu oleh seorang jururawat yang kedua-duanya berada di dalam bas. Terdapat pelbagai nilai toleransi iaitu saling memahami di sini yang ditunjukkan adalah saudari bukan Islam seperti yang dilihat dari rantai yang dimilikinya untuk menolong Aisyah yang memakai tudung berasa keliru apabila dilihat bahawa saudari-saudari merasa memahami terhadap Aisyah walaupun dia merasa tidak pernah berjumpa dengannya. Seterusnya kita akan pergi kepada pengajaran untuk masyarakat Malaysia yang kita perolehi daripada filem tersebut yang boleh kita jadikan contoh. Antaranya adalah kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah saling membantu antara satu sama lain walaupun berbeza agama. Sebagai contoh, Aisyah dan watak-watak yang lain yang saling membantu dalam sesebuah pekerjaan dan sumbangan pemikiran. Kepedulian Aisyah muncul kerana warga Dusun Derok mengalami kekeringan akibat kemarau panjang yang kesannya pada kurangnya persediaan air bersih. Sementara itu, pengetahuan warga dusun tentang cara pembuatan penyaring air bersih masih sangat minimum. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Malaysia haruslah mencontohi sikap mereka yang saling membantu dengan mengamalkannya di sekitar kawasan kejiranan kita, di tempat kerja dan sebagainya. Seterusnya adalah kita sebagai masyarakat Malaysia haruslah saling menghormati dan menghargai sesama masyarakat. Sebagai contoh, Aisyah dan watak-watak yang lain yang saling toleransi terhadap keyakinan mereka masing-masing. Siko, Pedro dan ketua dusun dan penduduk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap kepercayaan yang diikuti oleh Aisyah. Tidak tahu agama Aisyah, penghuninya secara tidak sengaja menghidangkan daging babi. Walau bagaimanapun, selepas mereka tahu agama Aisyah, Siko segera bergegas membuat mi segera untuk Aisyah. Tambahan lain, di dalam filem tersebut juga memerihalkan pelbagai aspek dan perhargaan penduduk kampung terhadap Aisyah. Penduduk kampung membantu Aisyah pulang beraya di kampungnya. Begitu juga Aisyah dengan murid-muridnya yang bergabung membuat pokok Krismas untuk menyambut Krismas. Oleh itu, jelaslah bahawa rasa saling menghormati dan menghargai perlu diterapkan ke dalam jiwa masyarakat Malaysia supaya dapat mewujudkan suasana yang aman dan damai. Selain itu, kita sebagai masyarakat Malaysia hendaklah mempunyai rasa tanggungjawab. Sebagai contoh, Aisyah menunjukkan rasa tanggungjawabnya dan suka bekerja, di mana Aisyah sanggup berjalan sepanjang 10 km dari rumah ke sekolah atas perkhidmatannya.
Tambahan lain, rasa tanggungjawab penduduk kampung terhadap Aisyah dan juga rasa tanggungjawab Aisyah kepada penduduk kampung seperti Pedro merasa bertanggungjawab untuk mengambil dan sentiasa aktif menemani Aisyah semasa di kampung Duruk dan tanggungjawab ketua dusun untuk menghormati Aisyah semasa berada di kampung halaman. Oleh itu, apabila setiap masyarakat mempunyai rasa tanggungjawab dalam diri sendiri, mereka tidak akan mudah untuk menuding jari sekiranya berlakunya pelbagai masalah. Kerana kita di Malaysia hidup dalam berbilang agama dan mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam mengharmonikan sesuatu agama tersebut. Sekiranya rasa tanggungjawab ini dapat diterapkan, pastinya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni tanpa pergaduhan. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap keterbukaan. Sebagai contoh, pelbagai sikap keterbukaan maklumat, pengetahuan dan pengalaman terhadap Aisyah dan Aisyah terhadap penduduk kampung. Ini dapat dilihat semasa penduduk menjelaskannya kepada Aisyah mengenai keadaan kampung mereka yang baik dalam keadaan semula jadi. Keadaan masyarakat yang masih tidak memahami masalah ajaran agama Islam. Aisyah juga berkongsi pengetahuan dengan pelajar atau penduduk kampung mengenai kepentingannya menghormati orang yang berlainan agama dan memperkenalkan sains dengan membuat tapisan air bersih di kampung Duruk. Oleh itu, tersedahlah bahawa sikap keterbukaan dapat melahirkan masyarakat yang lebih bijak dan lebih berpandangan jauh dalam menjalani kehidupan dalam pelbagai agama. Hal ini kerana apabila kita duduk di dalam kelompok yang berbilang agama, kita mempunyai pelbagai fahaman yang berbeza. Oleh itu, kita perlulah mempunyai sikap keterbukaan supaya dapat memahami fahaman agama lain dan dalam masa yang sama, kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Jadi, kita tidaklah jadi seperti katak di bawah tempurung. Pengajaran yang seterusnya adalah kita sebagai masyarakat Malaysia hendaklah sentiasa mempunyai rasa keyakinan yang tinggi. Sebagai contoh, kepercayaan atau kepercayaan orang kampung terhadap Aisyah. Penduduk perkampungan Kristian, sementara Aisyah penganut agama Islam. Orang kampung berjaya melakukan aktiviti keagamaan sesuai dengan ajaran Kristian seperti berdoa di tempat-tempat ibadah, letakkan gambar Yesus di rumah. Aisyah juga melakukan ibadah mengikut kepercayaan iaitu agama Islam. Dia melaksanakan puasa Ramadan dan solat wajib. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa kita sebagai masyarakat Malaysia hendaklah mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam melaksanakan sesuatu tutur agama. Walau bagaimanapun, rasa keyakinan yang tinggi ini haruslah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat supaya kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai keberanian yang tinggi untuk menentang kejahatan dan kemungkaran. Di samping itu, kita juga sebagai rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap belas kasihan terhadap masyarakat di sekeliling kita. Rasa belas kasihan adalah bentuk kasihan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebagai contoh, sikap belas kasihan yang ditunjukkan oleh penduduk kampung terhadap Aisyah dan Aisyah terhadap penduduk kampung. Kasih sayang yang ditunjukkan oleh penduduk terhadap Aisyah berlaku ketika Aisyah mahu pulang ke rumahnya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kerana kos pulang tidak cukup, penduduk membuat sumbangan untuk Aisyah. Begitu juga Aisyah, dia sangat kasihan dengan psikologi Lourdes yang selalu dihasut oleh bapa saudaranya untuk membenci Aisyah kerana beragama Islam. Kesukaran Lourdes membuat Aisyah mahu menolong Lourdes begitu keluar dari tekanan bapa saudaranya. Oleh itu, jelaslah bahawa di sini kita sebagai masyarakat Malaysia hendaklah mempunyai sikap belas kasihan terhadap agama lain, di mana di Malaysia masih ramai masyarakatnya yang hidup serba kekurangan. Agama adalah bukan halangan untuk kita terus membantu mereka. Mereka juga layak dibantu oleh masyarakat agama lain. Tambahan lain, kita juga sebagai rakyat Malaysia hendaklah sentiasa berbelas kasihan supaya kita dapat membantu antara satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah filem Aisyah Biarkan Kami Bersaudara memberi banyak kesan positif kepada penontonnya. Oleh itu, amatlah disarankan supaya kita semua untuk menonton filem-filem yang berunsurkan hubungan antara agama agar kita dapat meluaskan lagi ilmu pengetahuan dan pemikiran kita semua. Selain itu juga, saya berharap agar filem-filem di Malaysia menambah baik lagi mutu perfilman mereka dengan membuat cerita berunsurkan hubungan antara agama kerana kita di Malaysia hidup dalam berbilang agama. Terdapat banyak pengajaran dan nilai-nilai murni yang dapat kita jadikan tauladan.
Akhir kata, filem Aisyah Biarkan Kami Bersaudara membuka mata kita bahawasanya kita sebagai masyarakat Malaysia hidup dalam keadaan bersaudara walaupun berbeza agama. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.